Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Asrul Effendi bin Mano. Saya daripada Kolej Piti Pasir Salak akan membentangkan satu kertas kajian yang bertajuk Teknologi Hijau Mengeksploitasi Peranan Sumber Daya Inovasi Teknologi dalam Membentuk Nilai Kelestarian. Kumpulan saya terdiri daripada Teknologi Farah Wahidah binti Osman dan Muhammad Fairul bin Rus. Pengenalan. Kajian ini mengkaji hubungan antara pelaburan dalam teknologi hijau dan keterlibatan dalam kelestarian. Penemuan kajian ini menunjukkan bahawa perniagaan yang menggunakan teknologi yang tidak memberikan keutamaan kepada kelestarian alam sekitar berbanding matlamat lain seperti penciptaan nilai ekonomi dan sosial. Kajian ini menunjukkan bahawa mengintegrasikan sumber manusia, rantaian bekalan dan sumber IT untuk membantu perniagaan mengembangkan keupayaan kelestarian yang membolehkan mereka memberikan nilai kelestarian kepada pihak berkepentingan yang berkaitan dan mengekalkan kelebihan bersaing. Menurut Porter dan Kramer pada tahun 2006, kajian menunjukkan bahawa menghadapi cabaran kelestarian adalah penting bagi kewujudan dan pengembangan organisasi. Profesi kelestarian yang lebih kontemporari yang memandangkan alam sekitar semula jadi masyarakat dan prestasi ekonomi sebagai tiga komponen utama menurut Eckington pada tahun 2013. Objektif kajian. Yang pertama, mengkaji tahap kesedaran tentang kelestarian alam sekitar bagi kejayaan pelaksanaan inovasi teknologi hijau. Yang kedua, mencari kesan perantaraan kemapanan ekonomi terhadap kelestarian alam sekitar dan inovasi teknologi hijau. Dan yang ketiga, mencari kesan kelestarian sosial terhadap inovasi teknologi hijau. Ulasan literatur. Yang pertama, pengurusan dan kemapanan sumber manusia. Trivik dan Merima pada tahun 2008 telah menjalankan kajian mengenai topik penyelidikan HRM dan kelestarian yang baru. Namun ia sedang berkembang. Mengikut Wittenberg et al. Dari tahun 2007, mereka mengenal pasti 7 ciri penting organisasi yang mampan dan menyusunkan teknik-teknik berkaitan HR yang khusus untuk membantu meningkatkan ciri-ciri ini. Yang kedua, pengurusan dan kelestarian rantaian bekalan. Menurut Cavitano pada tahun 1992, Lee dan Billington pada tahun 1993 menjalankan kajian untuk menunjukkan bahawa adalah hampir sentiasa diperlukan bagi beberapa perniagaan bekerjasama untuk memenuhi permintaan bagi komuniti atau perkhidmatan tertentu. Pengurusan operasi OM yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan melalui prosedur pengeluaran dan logistik yang berkesan termasuk pengurusan rantaian bekalan sebagai sub-bidang. Gleason dan Weibach pada tahun 1999 menunjukkan bahawa syarikat yang mengutamakan kelestarian akan mencari rakan kongsi yang berkongsi prinsip tersebut. Akibatnya, rantaian bekalan rakan kongsi akan menjadi mampan dan pilihan pengurusan akan mengambil kira kedua-dua alam sekitar dan manusia. Kelestarian alam sekitar. Menurut Gagliano Gomez et al. Pada tahun 2013, menjalankan kajian untuk menunjukkan bahawa teknologi hijau dan inovasi bertujuan untuk kecekapan sumber melalui kelestarian alam sekitar. Mengikut beberapa kajian, teknologi ini menekankan pengurusan kesan negatif alam sekitar menggunakan proses semula jadi kita semula, nutrien dan meningkatkan sokongan terhadap penyelesaian mampan. Sidisin dan Sifat pada tahun 2001 dan lain-lain menjalankan kajian untuk membuktikan bahawa hanya sedikit kertas kerja yang mengkaji berapa syarikat menggunakan tiga komponen triple bottom line. Peranan CSR, keputusan pemilihan dikaji oleh Carter dan Jennings pada tahun 2004, Stern pada tahun 2008 juga mengkaji kelestarian syarikat termasuk pembekal. Sudah tentu sumbangan yang hebat ini tidak akan memberi tumpuan kepada peserta rantaian bekalan hiliran seperti pengedar, peniaga dan sebagainya. Ulasan literatur. Keupayaan untuk bekerjasama menurut Wacken dan Clason pada tahun 2008 menunjukkan bahawa kompetisi ini merangkumi perkara berikut dalam konteks rantaian bekalan. Yang pertama, keupayaan untuk bekerjasama dengan rakan kongsi lain bagi prestasi dan produktiviti yang lebih baik. Dan yang kedua, keupayaan untuk bekerjasama dengan rakan kongsi lain yang mempromosikan pembelajaran antara organisasi dan memberikan kesan yang sangat berkesan dalam memudahkan perkembangan keupayaan dalam rakan kongsi yang lain.
teknologi maklumat dan kelestarian, menggabungkan sumber daya IT dengan sumber daya manusia dan pengurusan yang saling melengkapi telah terbukti memberikan keupayaan yang memberikan kelebihan bersaing kepada perniagaan. Menurut Baharaj et al. Pada tahun 2007, Klein et al. Pada 2007 dan Rai pada tahun 2006. Kelestarian ekonomi sebagai perantara. Menurut Romeo Jordan et al. Mengembangkan idea bahawa strategi pemotongan kos kelihatan menjadi penurut banyak inovasi ekologi dan pembelajaran dalam penyelidikan dan pembangunan alam sekitar. Menurut Otterod, Ritzhauer dan Wilgeler pada tahun 2016, pendekatan produktiviti juga mungkin menjadi faktor dalam pelaburan teknologi hijau selain daripada perjimatan kos yang mungkin. Menggunakan teknologi hijau untuk meningkatkan produktiviti akan membantu firma-firma menjadi lebih menguntungkan. Menurut Bloom pada tahun 2010, menemui hubungan antara pengurusan alam sekitar yang lebih baik dan produktiviti yang lebih tinggi. Menurut perdebatan sebelumnya, minat seseorang dalam kelestarian ekonomi meningkatkan minat mereka dalam kelestarian alam sekitar yang kemungkinan meningkatkan keinginan mereka untuk melabur dalam teknologi hijau. Kesan kelestarian ekonomi terhadap kelestarian alam sekitar mempengaruhi pelaburan dalam teknologi hijau. Ulasan literatur. Penglibatan kelestarian. Menurut Bauman, Bounce dan Bagat pada tahun 2002 menunjukkan bahawa semasa menggunakan teknologi lestari untuk mencapai pelbagai matlamat, organisasi perlu membuat kompromi antara impak positif dan negatif. Penglibatan lestari merujuk pada sejauh mana perniagaan menghargai tiga aspek kelestarian. Konsep ini dianggap sebagai daya pendorong di sebalik pelaburan perniagaan dalam teknologi hijau. Pelaburan dalam teknologi hijau dalam penyertaan dalam kelestarian dalam konteks kelestarian alam sekitar mempunyai hubungan yang menguntungkan. Pemboleh ubah sosial dan ekonomi memediasikan hubungan antara pelaburan dalam teknologi hijau dan kelestarian alam sekitar. Pelaburan dalam teknologi hijau. Menurut Hosnick dan Rozier pada tahun 2016 berpendapat bahawa kedua-dua istilah boleh digunakan secara berganti. Mengikut TZ dan Resat pada tahun 2012 merangkumi pertimbangan sosial dan ekologi. Walaupun terdapat persamaan antara konsep eko-inovasi dan inovasi alam sekitar yang ditunjukkan oleh Francesini, Farida dan Juro pada tahun 2016, Carter dan Clark pada tahun 2007, dalam kajian mereka membezakan antara dua istilah tersebut. Inovasi lestari mengambil kira pertimbangan etika dan sosial selain daripada kelestarian ekonomi dan alam sekitar. Menurut Francesini, Farida dan Jurovetsky tahun 2016. Cheng dan Chen 2013 merumuskan bahawa inovasi hijau mungkin memberi kelebihan berbanding pesaing. Untuk mendapatkan kelebihan saing, inovasi ialah proses pembangunan barang, perkhidmatan, prosedur dan model perniagaan baru. Sebagai tindak balas pada isu alam sekitar semasa, melabur dalam teknologi hijau ialah satu cara perniagaan yang boleh berusaha ke arah matlamat alam sekitar mereka dengan komitmen terhadap alam sekitar. Menurut Cheng dan Cheng pada tahun 2013, perubahan alam sekitar yang ketara menimbulkan halangan, tetapi peraturan alam sekitar juga boleh menggalakkan perniagaan untuk melabur dalam teknologi hijau. Dasar berasaskan komuniti, perundangan penting dan sokongan pembangunan politik adalah contoh tindakan kerajaan yang menggalakkan pembangunan mampan. Menurut Meme et al. Pada tahun 2014. Metodologi kajian. Dari sudut pandangan triple bottom line, faktor kelestarian yang mempengaruhi perniagaan untuk melabur dalam teknologi hijau telah digariskan. Perniagaan lebih cenderung untuk melabur dalam teknologi hijau, lebih komited mereka terhadap kelestarian alam sekitar. Insentif adalah berdasarkan sumber fizikal, modal, matlamat untuk melabur dalam teknologi hijau mungkin dilihat sebagai penting. Kecenderungan untuk melabur dalam teknologi hijau tidak banyak dipengaruhi oleh saiz atau kaedah operasi firma. Dua aspek pelaburan teknologi hijau bertindak sebagai pembangkit untuk kajian ini yang mengkaji kesan pelibatan kemapanan dalam pelaburan tersebut.
Yang pertama, penyelidikan yang secara serentak mengkaji kelestarian dari segi sudut pandangan perusahaan kecil dalam dimensi alam sekitar, sosial dan ekonomi. Yang kedua, pembolehubah yang mempengaruhi pelaburan perusahaan kecil dalam teknologi hijau yang merupakan salah satu komponen inovasi hijau. Dan yang ketiga, mengkaji bagaimana pelaburan dalam teknologi hijau dan kemapanan sosial ekonomi boleh membantu mengalahkan kelestarian alam sekitar. Keputusan dan perbincangan. Kajian antara-disiplin yang sedikit mengkaji bagaimana organisasi dapat mengintegrasikan sumber daya di pelbagai bidang fungsi untuk memenuhi PBL, People Bottom Line. Kajian telah mengungkapkan bahawa sumber daya IT kesan yang luas dan penting terhadap pelbagai faktor prestasi organisasi dan daya saing. Kajian ini menunjukkan bahawa telah mungkin untuk menterjemahkan potensi kesan yang luas tersebut ke dalam penggunaan sumber daya IT untuk membantu perniagaan bina keupayaan lestari. Perkembangan keupayaan lestari organisasi perlu dikaji untuk lensa pelbagai disiplin dalam kajian kelestarian. Kajian ini juga membentuk asas teori untuk penyelidikan lanjut mengenai nilai kelestarian IT dalam pelbagai konteks. Pertama sekali, kajian kami telah menunjukkan bahawa IT dapat menyumbangkan kepada kelestarian dalam cara lain selain daripada hanya melalui penggunaan tenaga yang lebih efisien melalui aktiviti IT hijau. Penyelidikan masa depan mengenai IT dan kelestarian perlu mengambil pendekatan yang lebih terpadu. Mengkaji sumber daya dan strategi IT yang disepadu dengan sumber daya dan strategi perniagaan yang melengkapi dan sejajar dengan konteks situasi untuk membolehkan firma mengembangkan keupayaan kelestarian untuk objektif kelestarian yang khusus. Kajian masa depan boleh melihat bagaimana sumber lain, perakunan, kewangan dan pemasaran seperti itu mungkin dihubungkan dengan sumber IT untuk membantu perniagaan meningkatkan prestasi kelestarian mereka. Secara kesimpulannya, yang pertama, kurang maklumat tentang hubungan antara pelaburan sebenar dalam teknologi hijau dan penyertaan dalam kelestarian alam sekitar. Yang kedua, firma kecil memberi keutamaan kepada mendapat faedah sosial dan ekonomi daripada meminimumkan kerosakan alam sekitar ketika melabur dalam teknologi hijau. Contoh-contohnya termasuk penerimaan sosial yang meningkat kos dan penubuhan perniagaan baru. Yang ketiga, hasil kajian ini menunjukkan bahawa jika teknologi hijau juga mempunyai faedah ekonomi dan sosial selain daripada faedah alam sekitar, syarikat lebih cenderung untuk melabur dalamnya. Dan terakhir, hasil penyelidikan dahulu disokong oleh kesan perantaraan kelestarian sosial yang baru-baru ini ditemui. Latihan kaki tangan menurut pendapat Huan et al. Pada tahun 2016 bekerja untuk mengembangkan amalan yang lebih mesra alam sekitar. Kesimpulan, hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa pelaburan dalam teknologi hijau tidak dipengaruhi oleh saiz. Saiz syarikat tidak nampaknya kesan terhadap niat kecil untuk terlibat dalam teknologi hijau. Walaupun kepercayaan meluas bahawa perniagaan kecil mempunyai sumber terhad, termasuk tunai dan sumber manusia menurut Roof dan Peck pada tahun 2006. Akademik dan profesional perniagaan telah menjadi lebih minat dalam kelestarian dalam beberapa tahun lalu. Sekian saja pembentangan kertas kajian kumpulan kami. Diharapkan kita sama-sama memudayakan teknologi hijau dalam kehidupan harian kita untuk memelihara alam sekitar kita untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.